السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka dia sebenarnya bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepadanya. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini, dan juga terima kasih kepada jamaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan pada malam ini. InsyaAllah kita sambung kembali dalam menyebutkan ilmu tasawuf, yang mana sebahagian daripada ilmu tasawuf ada kewajipan ke atas setiap daripada kita untuk mempelajarinya. Dan kita masih lagi dalam menyebutkan kemaksiatan-kemaksiatan hati. Maka di antara apa yang fardu ke atas kita untuk mempelajari dalam ilmu tasawuf adalah kita mempelajari kewajipan-kewajipan hati. Dan kita telah selesai dalam membicarakan kewajipan-kewajipan hati. Kemudian kita masuk pula dalam menyebutkan kemaksiatan-kemaksiatan hati. Maka di antara maksiat hati itu adalah seseorang itu dia ragu-ragu terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Maka dosa ragu-ragu akan perkara ini adalah dosa besar yang membawa kepada batalnya iman. Kerana makna beriman adalah seorang itu dia percaya. Kalau dia tak percaya, maknanya dia tidak beriman. Yakni seorang yang ragu-ragu apa yang dia imani. Maknanya ragu-ragu itu membatalkan keimanan. Kerana ragu-ragu itu lawannya percaya. Orang yang percaya dia tidak akan ragu-ragu. Maka seorang yang ragu-ragu dia adalah orang yang tidak mempercayai. Jika tidak mempercayai, maka dia seorang yang tidak beriman. Ini disebut di dalam Al-Quran dalam menyifatkan orang yang beriman itu bagaimana dia seorang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia tidak ragu-ragu terhadap apa yang dia imani. Ini daripada surah Al-Hujurat ayat ke-15. Kita dalam akidah, kita mempelajari sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Antara sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada khilaf dari kalangan ulama. Ada yang mengatakan, sebahagian ulama mengatakan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu berjumlah 20. Dan ada sebahagian ulama yang mengatakan 13. Bagi ulama yang mengatakan sifat yang wajib bagi Allah itu berjumlah 20, maka mereka kata ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Ini bagi yang kata sifat yang wajib bagi Allah itu berjumlah 20. Sifat yang wajib bagi Allah ini kita kata wajib pada akal. Yakni
sifat 20 ini, akal tidak menerima sekiranya Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat sedemikian. Antaranya apa? Wujud. Akal akan kata, wajib Allah Ta'ala wujud. Mustahil Allah Ta'ala tidak wujud. Itu yang dimaksudkan, wajib bagi Allah itu wajib pada akal kita. Pada menghukumkan sifat Allah itu mesti ada padanya. Mesti ada. Yang ini, akal tidak menerima sekiranya Allah Ta'ala itu tidak bersifat sedemikian. Wujud, esa, kekal, tidak ada permulaan, dan seterusnya itulah. Maka sifat bagi ulama yang mengatakan berjumlah 20, maka ada salbiyah, ada nafsiyah, ada ma'ni, ada ma'nawiyah. Maka bagi mereka yang mengatakan 20, maka itu jumlahnya 1, 5, 7, 7. Maka cukuplah 6 tambah 7 tambah 7, cukup 20 kan. Bagi ulama yang mengatakan sifat yang wajib bagi Allah bukan 20, berjumlah 13, maka mereka kata sifat yang wajib bagi Allah itu nafsiyah 1, salbiyah 5, ma'ni 7. Maka yang baki maknawiyah ini, 7 ini, mereka tak menafikan. Cumanya mereka kata dengan kita beriman, mengetahui sifat ma'ni, maka secara tak langsung juga kita beriman dan mengetahui sifat ma'nawiyah. Jelas. Kerana dengan kita mengetahui sifat ma'ni, maka secara tak langsung kita juga mengetahui dan beriman dengan sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu adalah kaunuhu. Kan bila kita kata kaunuhu basiran, keadaan Allah Ta'ala yang maha melihat, mendengar, maka ini diketahui daripada sifat ma'ni, haya, sama', basar, kalam. Kaunuhu mutakalliman, maka difahami daripada sifat Allah, sifat kalam. Maka mereka berkata tidak berhajat lagi untuk kita mengetahui sifat manawiyah. Maknanya kerana apa? Secara tak langsung sudah diimani, sudah dipelajari daripada sifat ma'ni. Mereka tak nafikan. Maka di sini kita nak menyebutkan di antara dosa-dosa hati ini, yang mana seseorang itu dia ragu-ragu akan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, maka ini meliputi sifat-sifat yang lain. Tak boleh ragu-ragu Allah ni maha berkuasa ataupun tidak. Kalau ragu-ragu bab ini, dosa besar dan membatalkan iman. Kita tak boleh. Wajib yakin secara putus. Tak boleh ragu-ragu. Tuhan kita ni, dia tahu ke tak tahu aku buat apa ni? Ini tak boleh ragu-ragu. Ataupun dia ragu-ragu Allah Subhanahu wa taala ini maha melihat ataupun tidak, ke Allah Taala tak nampak. Ini tak boleh. Dia kata sedemikian dan tak boleh dia beranggapan sedemikian. Dan di sini kita kata ragu-ragu bukan litasan. Ragu-ragu ni maknanya seorang itu dengan kehendak dia. Dia duk fikir, Allah ni wujud ataupun tidak, seumpama itu. Ini makna ragu-ragu. Kalau litasan yang terlintas tanpa kita mahu, kan bisikan hati ni, litasan hati ni kita tak nak. Kadang-kadang kita duk berlawan dengan dia kan. Kita tak nak cakap, dia nak cakap juga. Maka yang lintasan itu, tanpa yang kita kehendaki, itu tak ada dosa ke atas kita. Bahkan kalau kita cegah, kita dapat pahala. Yang kita sebutkan ini, seseorang itu dengan kehendak dia. Dia sendiri yang meragui kewujudan Allah. Dia meragui akan keesaan Allah, yakni kekuasaan Allah, sifat ilmu Allah, sifat melihat dan sifat yang lain-lain daripada sifat 13. Maka ini ataupun sifat 20 dia tidak boleh ragu-ragu. Ini penting untuk kita membezakan mana ragu-ragu dan mana lintasan, supaya kita jelas. Tetapi andai kata lintasan tadi bertukar menjadi ragu-ragu, syaitan dia lontarkan dalam hati Allah Ta'ala tak wujud, maka kita sekiranya kita masih lagi berkuat, kita meyakini Allah Ta'ala itu dia ada tanpa syak, tak boleh ragu-ragu. Tetapi andai kata seseorang itu dia akhirnya lintasan pada awal yang datang itu adalah lintasan, tapi akhirnya meragui hati dia.
Maka kerana itu kena berhati-hati. Dan Nabi SAW dan juga Nabi SAW telah mengajarkan kepada sebahagian sahabat ini, apabila kita didatangi lintasan, kita boleh baca Allah, Allahu Rabbi, la usyriku syai'a, la usyriku bihi syai'a. Yakni mafhumnya Allah Ta'ala adalah Tuhan kita dan kita tidak mensyirikkannya dengan sesuatu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan afillahi syak fatiris samawati wal ard. Tidak ada keraguan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Kita dalam akidah, kita tidak meragui kewujudan Allah. Kita pernah menyebutkan sebelum ini, alam ini adalah dalil akan wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana alam yang terbentang luas ini, seumpama kita pernah bagi contoh buah mangga ataupun buah yang mana ia tumbuh di atas satu tanah yang sama, mendapat sumber matahari yang sama, sumber air yang sama, sumber baja yang sama. Kemudian keluar daripada satu batang ataupun satu pokok yang sama ni, buah yang pelbagai rasa. Ada yang rasa masam, ada yang rasa manis. Maka ini menunjukkan kepada kita ada pencipta yang menentukan rasa buah tersebut. Kerana buah tersebut tak semua rasa dia sama. Contohnya 10 biji kan. Bukan semua 10 biji itu manis, tidak. Tapi ada yang rasa manis, ada yang rasa masam dan ada yang rasa tawar dan seumpamanya. Dan ini dia ada lagi dalam perbahasan ilmu akidah, tapi kita tak berhajat untuk panjangkan. Kalau kita mahu dalil-dalil, maka kita boleh hadir dalam ilmu, dalam majlis pengajian ilmu akidah. Para nabi, mereka semua membawa agama Islam. Maka kita mengetahui Tuhan kita adalah pencipta. Itu adalah khabar daripada semua Nabi. Semua Nabi mengkhabarkan pencipta bagi alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana kita pernah menyebutkan seafdal doa itu adalah pada hari Arafah. Ini berdasarkan hadis Nabi. Afdalud du'a'u yaumi Arafah. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli. Dan sebaik-baik ataupun seafdal yang telah para nabi ucapkan, saya dan nabi yang sebelumnya, yakni Nabi Muhammad dan nabi yang sebelumnya, adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini disebut di dalam hadis riwayat Malik. Maka kalimah tauhid inilah yang diseru oleh seluruh para nabi. Maka para nabi ini ataupun para rasul ini, syahadah mereka yang pertama sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang berbeza adalah syahadah yang kedua, yakni bersaksi ke atas rasul-rasul masing-masing, ke atas rasul masing-masing bahwasanya rasul itu adalah utusan Allah. Kalau kita Muhammad Rasulullah, kalau Isa Rasulullah, kalau Musa itu Rasulullah. Okey, baik. Dan di antara maksiat hati adalah merasa aman dari azab Allah. Setengah naskah tak tahu dia terjemah apa. Saya terjemah bahasa yang mudah ni, merasa aman dari azab Allah. Apa maknanya? Maknanya seseorang itu ni dia melakukan kemaksiatan dan dia bergantung kepada rahmat Allah. Ini berterusan. Dia ada dua. Dia ada dosa yang berterusan, yakni seseorang itu dia berterusan dalam maksiat. Tetapi yang kita maksudkan di sini, orang itu dia melakukan dosa tetapi dia merasa aman dari azab Allah. Contohnya kita kata jangan buat dosa, dia pun kata Allah Maha mengampuni.
Maka ini orang yang beranggap sedemikian, yang dia merasa aman dari azab Allah, maka orang ini dia jatuh ke dalam dosa, dan ini adalah dosa besar. Maknanya tak boleh merasa aman dari azab Allah. Tak boleh merasa aman dari azab Allah. Artinya apa? Artinya terus menerus dia ini melakukan dosa dengan dia bergantung kepada rahmat Allah. Okey, baik, kita bagi contoh mudah. Kita ni mengharapkan masuk syurga ataupun tidak? Harap. Tapi kita kena tinggalkan dosa. Ada orang nak masuk dalam syurga, tapi dia berterusan buat maksiat. Tapi pada masa yang sama, kebergantungan dia itu untuk mendapatkan rahmat Allah ada. Kita tak boleh sedemikian. Kita ni kena berada di tengah-tengah. Takut kepada Allah dengan erti meninggalkan maksiat, dan pada masa yang sama mengharapkan redha Allah, dimasukkan ke dalam syurga. Jelas. Tapi sekarang ni, di antara maksiat hati ni, seseorang itu dia berterusan buat maksiat. Tapi dia ini pada masa yang sama bergantung kepada rahmat Allah. Dia mahu Allah Ta'ala ampuni dosa dia dan masukkan ke dalam syurga. Ini tak boleh. Ini beza. Kalau kita buat maksiat, kita taubat. Kita buat maksiat, kita taubat. Tapi orang ini, dia berterusan buat maksiat, dan dia ini bergantung kepada rahmat Allah. Kita tak menggunakan alasan, nak bagi contoh mudah jelas, kita tak menggunakan alasan bahawasanya Allah Ta'ala itu maha mengampuni untuk kita berterusan dalam melakukan maksiat. Bukan dengan cara itu. Tapi kita berada tengah-tengah. Kita berusaha untuk meninggalkan dosa, dan pada masa yang sama kita mengharapkan redha Allah. Tapi andai kata jatuh dalam dosa juga, kita bertaubat kepada Allah. Tapi sebahagian orang, dia berterusan buat maksiat, dan pada masa yang sama dia bergantung kepada rahmat Allah. Maka ini seumpama burung merpati, kan ada dua sayap. Kita tak boleh berak salah satu, kena berada di tengah-tengah. Kita kena berada di antara qauf dan rajak. Rajak ini, qauf dan rajak ini, maknanya qauf ini kita takut kepada Allah dengan erti meninggalkan maksiat. Tapi rajak, yakni kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekejap. Saya nak live TikTok tapi tak ada line. Dia hujan. Mak saya tanya, Wan, tak ada live. Dia biasa mak saya ni, sebab saya jauh, saya nak dia belajar juga ilmu. Buat live kat TikTok, dia tengok secara jauh lah di Kelantan. Tapi tak apa, rakaman ada, nanti saya pas kat dia. Okey, baik. Jelas. Ini maksiat hati. Tak boleh kita merasa aman dari azab Allah. Bahkan hendaklah kita takut kepada Allah. Artinya apa? Tinggal maksiat. Dan orang beriman, jangan dia bermudah-mudahan dalam melakukan maksiat. Jangan dia bermudah-mudahan dalam melakukan maksiat. Disebut di dalam satu hadis ini, Nabi SAW bersabda tentang seorang wanita ni, Unzibati mra'atun fi hirratin habasatha hatta matat ju'an fadakhalat fiha an-nar. Nabi SAW telah bersabda tentang seorang wanita ni. Wanita ini, dia mengurung seekor kucing sehingga kucing ini mati kelaparan. Maka disebabkan perbuatan itu, dia dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Maka di sini menunjukkan kepada kita ni, jangan kita yakni bukan bermudah-mudahan di sini. Dia ada dosa yang lain. Tetapi ini untuk kita jangan memandang kecil sesebuah dosa. Itu maknanya. Maknanya jangan kita lihat, oh ni dosa kecil. Tidak. Boleh jadi disebabkan dosa kecil itu, kita dimasukkan ke dalam api neraka. Itu maknanya. Jangan kita memandang kecil sesebuah dosa.
Jangan kita anggap, oh ini dosa kecil. Tidak. Bahkan walaupun itu dosa kecil, kita tinggal. Kerana boleh jadi bagi kita dosa itu terlihat kecil, tapi boleh jadi disebabkan itu seseorang itu dimasukkan ke dalam api neraka. Dan jangan kita memandang sesuatu perbuatan yang baik sebagai ini perbuatan kecil saja. Contohnya apa? Alihkan paku ataupun alihkan duri di tepi jalan. Bahkan kita tengok seorang wanita yang masyhur, yang Nabi menyebutkan bahawasanya seorang pelacur wanita ni, dia membantu anjing dengan dikatakan beri minum menggunakan apa? Menggunakan sepatu tu kan, selipar lah kan. Sepatu lah, yang ni sepatu ke? Selipar ni takut faham selipar Jepun macam mana nak bagi air kan. Ikutlah sepatu kan, selipar lah, boleh lah. Maka dia bagi minum anjing kerana Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimasukkan ke dalam syurga. Maknanya di sini jangan pandang kecil amalan yang kita anggap, oh ini kecil. Tidak. Dan jangan pandang kecil bagi, oh ini dosa kecil. Tidak. Bahkan boleh jadi itulah menyebabkan kita dimasukkan ke dalam syurga. Dan boleh jadi itulah yang menyebabkan seseorang itu diazab di dalam api neraka. Dan kerana itu juga jangan kita bermudah-mudahan dalam melakukan dosa. Jangan kita timbang, maknanya jangan kita fikir-fikir lagi ni dosa kecil nak buat. Tidak. Kerana boleh jadi daripada dosa kecil itu mengheret seseorang itu ke dosa yang besar, akhirnya menyebabkan dia lemah dan akhirnya keluar daripada agama Islam. Ini yang ditakuti. Guru saya ni pernah menyebutkan, kita saat di dunia ini kita kena kuat. Kuat jangan jatuh dalam dosa. Kerana kan sakaratul maut kan syaitan ini cuba untuk menghasut manusia supaya keluar daripada agama Islam. Sakaratul maut kan kita pernah dengar satu kisah ni yang disebutkan, apabila kita saat sakaratul maut, kita bibir ni putih kerana terlalu haus. Dan kita akan tengok salah seorang daripada saudara kita ni memang dia akan titik air pada orang yang sedang sakaratul maut kerana dikatakan dia sedang berada dalam keadaan yang sangat haus. Maka syaitan pada waktu inilah dia akan datang kepada kita, dia akan kata, kamu kalau mahu minum air kena akui dia sebagai Tuhan. Dan dikatakan dia akan menyerupai wajah ibu kita ataupun ini orang yang paling kita kasih. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita ni mengikuti apa yang dia inginkan. Maka anda kata diakui dia sebagai Tuhan, maka berjayalah syaitan untuk menjadikan seseorang itu kekal dalam api neraka. Maka supaya kita ni tidak jadi lemah saat sakaratul maut, di dunia lagi kita kena kuat melawan syaitan dan nafsu dalam bisikan dia menjatuhkan kita dalam dosa, supaya nanti kita saat sakaratul maut kita tak jadi lemah. Tapi kalau kita dah lemah di dunia ini, syaitan hasut buat dosa kita buat, maka boleh jadi saat kita hampir sakaratul maut kita jadi lemah. Bila syaitan hasut kita untuk keluar Islam, boleh jadi seorang itu dia ikut syaitan. Okey, baik. Itu tentang merasa aman. Kemudian di antara dosa-dosa hati adalah berputus asa daripada rahmat Allah. Tadi buat dosa tapi mengharapkan rahmat Allah. Ini orang ini, dia ini berputus asa. Maknanya dia ini berputus asa daripada rahmat Allah. Kan tadi orang tadi dia buat maksiat tapi dia mahu masuk ke dalam syurga. Kita kata kalau ingin masuk ke dalam syurga, kena tinggal maksiat, kena jadi hamba Allah Ta'ala yang taat, wajib buat yang haram tinggal. Tetapi orang ini dia berputus asa daripada rahmat Allah, yakni dia bersangka buruk kepada Allah sehingga dia sampai kepada satu keadaan dia merasakan Tuhan tidak lagi
mengampuni dosanya, dia pasti akan diazab. Okey, baik. Dosa orang yang bersangka buruk kepada Allah dengan erti berputus asa daripada rahmat Allah ini, maknanya apa? Maknanya orang ini, dia terlampau banyak buat dosa, sekira-kira dia rasa dirinya tak lagi mendapat rahmat Allah. Walaupun dia rasa sedemikian, yang dia duk rasa sedemikian itu menyebabkan dia termasuk dalam dosa hati, iaitu bersangka buruk kepada Allah. Yang ni dia bersangka buruklah kepada Allah. Yang dia duk sangka Tuhan tak merahmati dia, bukan bermakna sedemikian. Kerana pintu taubat masih lagi terbuka. Dan di antara taubat yang tidak diterima, antaranya kalau dah matahari terbit daripada arah barat, dan dikatakan bila nyawa roh ini dah nak keluar, waktu itu kalau bertaubat pun tidak lagi diterima. Tapi sekarang ini pintu taubat masih lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia merasakan dia banyak buat dosa, tapi dia tak boleh merasakan, dia tak boleh rasa dirinya itu tidak diampuni oleh Allah. Bahkan hendaklah dia bersegera mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sepatutnya dia lakukan. Dan ini sebenarnya adalah tipu daya syaitan. Yang tadi buat maksiat tapi nak masuk syurga, yakni ingin rahmat Allah taala, yakni dia mahu Allah taala mengampuni dosanya, tapi berterusan buat maksiat. Ini pun tipu daya syaitan. Buat maksiat kemudian tak mahu bertaubat, ini pun adalah tipu daya syaitan. Ini disebut dalam surah Az-Zumar ayat ke-53, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia Maha mengampuni akan dosa-dosa seluruhnya, kecuali dosa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini maklumlah di sisi kita Allah taala akan mengampuni dosa bagi mereka yang dia kehendaki, yang mana dosa itu tidak sampai kepada syirik. Syirik ni maknanya seseorang itu dia di antara syirik ini bukan dengan makna dia menyembah selain daripada Allah dari sudut zahir, contohnya menyembah berhala, hanya itu tidak. Tapi dari sudut keyakinan pun ada keyakinan yang membawa kepada dia telah mensyirikkan Allah. Seumpama golongan yang meyakini Isa itu adalah Allah, ataupun yang meyakini Nabi Muhammad itu adalah Allah. Maka ini pun termasuk dalam menduakan Allah dari sudut keyakinan. Dari sudut keyakinan. Maka kita telah menyebutkan kita sebagai orang yang beriman bagaimana? Tengah-tengah. Tinggal maksiat dan harapkan rahmat Allah. Jangan kita condong kepada salah satu. Yakni buat maksiat, harapkan rahmat Allah. Yang ni tidak mengharapkan rahmat Allah yang kita sebutkan tadi, iaitu bersangka buruk. Yang pertama yang kita sebutkan tadi, merasa aman, yakni buat maksiat tapi mahukan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursi ini disebut, saya tengok hadis kursi ini dalam kitab hadis 40 bagi Imam Nawawi. Saya rasa yang penghujung kot, tengok 40 ke atas, 41, 42 ni, ada satu hadis kursi ini yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau bertaubat kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau mati ni dalam keadaan kau
tidak menyekutukan sesuatu. Yang tidak menyekutukan Allah dengan akan sesuatu. Maka nescaya aku akan mengampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi. Yakni contoh, seorang itu dia daripada awal sehingga balik sehingga umur 60 tahun. Dia ini buat maksiat kepada Allah. Kemudian dia pergi belajar akidah, belajar tasawuf, belajar fiqh. Kemudian dia bertaubat. Maka berdasarkan ayat ini, berdasarkan hadis ini, seandainya engkau bertaubat kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau mati, tapi tak menyekutukan Allah, maka nescaya aku akan mengampuni kamu dengan ampunan sepenuh bumi. Ini tengok baliklah dalam hadis bagi Imam Nawawi, seingat saya 40 ke atas. Maka ini menunjukkan kepada kita tadilah, jangan seseorang itu walaupun dia buat dosa, jangan dia bersangka buruk kepada Allah. Kadang-kadang kita geramkan pada diri kita, nak tinggalkan satu dosa tu balik, ya Allah, buat lagi, buat lagi. Maka di sini walaupun kita bertaubat jatuh dalam dosa, jangan kita berputus asa untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Minta daripada Allah dengan keadaan kita merendahkan diri. Kita telah menyebutkan makna la haula wala quwwata illa billah pada pertemuan yang lalu. Seseorang hamba, dia tidak ada daya untuk meninggalkan kemaksiatan melainkan Allah Ta'ala yang menjaga kita. Maka maknanya kita hamba yang lemah. Kita perlukan kepada bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang berada dalam bulan Syaban. Maka hendaklah kita daripada sekarang lagi bangun waktu sahur, yakni pada waktu sahar lah, yang kita duk bangun bersahur itu. Waktu sahar itu adalah waktu 1 jam sebelum masuknya fajar. Kita bangun, kita mohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut di dalam Al-Quran bahwasanya waktu ini adalah waktu yang terbaik. Kerana jika disebut dalam Al-Quran akan waktu ini menunjukkan adanya kebaikan. Kerana Allah Ta'ala telah memuji waktu sahar ini. Maka mesti ada kebaikan, manfaat yang besar. Maka bagi sesiapa yang dia mahu hatinya jadi lembut, contohnya kita kan dengar tazkirah, tak rasa ni nak balik, nak berubah, contoh. Maka antara waktu yang bagus untuk memperbaiki hati kita adalah bangun pada waktu sahar. Okey, baik. Kemudian dalam hadis juga menyebutkan, kan kita sebut tadi kan, kita hendaklah ada khauf, takut dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi berpesan, saat kita hampir kepada kematian, maka hendaklah jangan takut itu yang lebih kuat, tapi hendaklah kita mengharapkan rahmat Allah itu lebih tinggi. Ini disebut di dalam hadis Nabi bersabda, la yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu dhanna billah. Hendaklah benar-benar tidak mati salah seorang kalian melainkan kalian bersangka baik kepada Allah. Ini maknanya apabila kita hampir kepada kematian, yang kita ada dalam hati kita ni tidak lain tidak bukan, kita hanya merahmati, kita hanya inginkan ataupun mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk kita jadi mudah hati kita ni bersangka baik kepada Allah saat kita meninggalkan, saat kita sedang sakaratul maut ni, saat kita hampir kepada meninggal dunia, untuk bersangka baik kepada Allah adalah di dunia lagi kita kena latih diri kita ni tinggalkan maksiat. Tapi kalau kita buat maksiat, tiba-tiba dalam keadaan sakaratul maut, boleh jadi aku dah nak mati dah, macam mana keadaan aku ni, belum bertaubat lagi, Allah Ta'ala akan azab aku disebabkan aku banyak buat dosa. Tapi Nabi pesan,
Saat kita sakaratul maut, kena bersangka baik kepada Allah. Maka untuk membantu kita bersangka baik kepada Allah, saat kita sakaratul maut, kita mendapat keampunan daripada Allah, maknanya di dunia lagi, kita dah kena tinggalkan dosa, bersiap sedia, sering memperbanyakkan istighfar, bertaubat kepada Allah. Andai kata tiba-tiba kita didatangi sakaratul maut ini, maka jadi mudah untuk kita bersangka baik kepada Allah. Ini Nabi pesan, hendaklah benar-benar tidak mati salah seorang daripada kalian kecuali dia bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu kan? Maka insya-Allah kita azan dulu, nanti kita sambung. Di antara dosa hati adalah takabbur.
Okey, baik. Bismillah. Dan di antara dosa-dosa hati adalah takabur kepada para hamba Allah. Takabur ini telah didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Maknanya pendefinisian ataupun pentakrifan takabur ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri kepada dua bahagian. Nabi bersabda, al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Maka takabur ini dia ada dua lah. Takabur dengan makna menolak kebenaran, dan takabur itu boleh jadi juga berlaku dengan menghina. Bagaimana takabur itu yang dikira sebagai menolak kebenaran? Contoh, kalau seorang bos, disebabkan dia mempunyai pangkat dan dia mengetahui apa yang dikatakan oleh pekerjanya itu benar, tapi disebabkan dia bos, maka dia tak mahu mengakui akan kebenaran apa yang disampaikan oleh dia punya pekerja ni. Maka dalam keadaan ini dia ini takabur dengan jenis yang pertama tadi, iaitu menolak kebenaran. Dan lain-lain lah. Sama ada orang yang berilmu pun dia ada juga takabur. Maknanya apa? Dia tahu orang yang mengucapkan itu benar, tapi disebabkan dia ada pangkat dalam ilmu, yang ni title, contohnya title akademik ni, orang ini SPM pun tak ada, contoh, maka dia takabur. Kamu SPM pun tak ada, macam mana kamu nak mempersaakan saya, contoh. Maka dia takabur, sedangkan dia tahu yang kata ini adalah benar, tapi disebabkan orang yang kata ini rendah daripadanya, tak setaraf dengannya, maka dia tak menerimanya. Maka ini adalah takabur jenis yang pertama. Juga orang yang kaya, dia tidak menerima kebenaran daripada orang yang lebih rendah daripadanya dari sudut harta, ini pun sama. Kedua adalah menghina manusia, seperti seorang yang takabur terhadap orang yang fakir. Contohnya kita ni, kalau datang orang miskin kepada kita meminta sumbangan, kalau kita tak mahu, kita tolak dengan keadaan baik. Jangan mata kita ni seolah-olah nak menghinanya. Aduh miskin, jangan mari sini, contohlah. Maka ini juga termasuk dalam menghina. Dan ini walaupun seseorang itu dia tak menghina dengan lisan, tapi dia punya mata ni seolah-olah menghina, maka ini termasuk menghina. Yang ni pandangan menghina ini termasuk juga dalam jenis yang kedua, yang ni menghina manusia. Walaupun dia tak sebut, tapi dia punya mata ni seolah-olah jangan datang sini, contoh. Maka dalam keadaan ini, kalau kita tak mahu bagi, kita tolak dengan keadaan baik, tanpa ada kita menghinanya, kerana dia orang yang fakir. Ataupun berkata dengan suara yang keras. Ini pun sama. Orang yang takabur, maka dia nak menunjukkan bahawasanya dia menghina, maka dia meninggikan suara, kerana orang tersebut lebih sedikit hartanya. Dan takabur ini adalah dosa besar. Ini disebut di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusayyir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha." Dan janganlah kamu memalingkan wajah kamu daripada manusia kerana takabur. Dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan takabur, yakni dengan sombonglah. Ini daripada surah Luqman ayat ke-18. Dan juga Nabi SAW bersabda, ini yang terakhirlah, nanti kita akan sebut cara untuk kita menjauhkan sikap takabur, dan kita akan menyebutkan hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana kita menggunakan tunjuk ajar daripada Nabi supaya kita tak termasuk dari kalangan orang yang takabur. Takabur ni dia banyak jenis. Takabur seorang suami kepada isteri, takabur seorang suami kepada anak. Ini kena
berhati-hati kerana takabur itu boleh berlaku di dalam rumah kita. Contohnya seorang suami dia memandang pada isteri dengan takabur. Dia kalau isteri buka mulut ni, dia kata ni semua keluar daripada mulut isteri aku ni tak betul. Lalu dia nak tengok isteri bercakap pun dia tak tengok. Ini suami dia kena berhati-hati. Itu bukan cara dia melayani isteri dan juga anaknya. Cumanya kita nak sebut hadis yang terakhir ini. Bagi mereka yang takabur ini ada ancaman daripada hadis Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga. Hadis ini maknanya tak akan masuk syurga bersama orang yang terawal yang akan masuk syurga. Kita telah menyebutkan orang yang terawal, dia ada dua golongan. Yang terawal masuk syurga ni, yang timbangannya berat dan ada yang sama berat timbangan, yang akan tunggu di atas pagar syurga. Maka habis golongan yang pertama, golongan yang berikutnya, baru giliran dia masuk ke dalam syurga. Itu maknanya. Bukan maknanya orang yang sombong, orang yang takabur ini diharamkan, tidak. Kerana orang yang beriman, selagi mana dia ada iman, dia tetap akan dimasukkan ke dalam syurga. Cumanya dia tak akan masuk syurga bersama dengan orang-orang yang terawal. Maka hadis ini, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga, maknanya bersama orang-orang yang terawal. Iaitu orang di dalam hatinya terdapat kesombongan seukuran zarah. Berat ni, walaupun kecil je zarah ini tidak akan masuk syurga bersama orang-orang yang terawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita sifat semangat yang tinggi untuk kita beramal dengan apa yang kita sebutkan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita untuk kita meninggalkan dosa-dosa hati ini. Kalau kita tengok dosa takabur ini pun kita takut dah. Ada seukuran zarah dalam hati sombong pun, ini akan menyebabkan kita tak akan masuk syurga bersama orang-orang yang terawal. Maka insya-Allah sampai sini nanti kita akan sebut hadis tentang tawadhu dan seumpamanya lah untuk membantu kita meninggalkan takabur ini. Maka sampai sini tahlil 3 kali dan selawat ke atas Nabi SAW 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.